Persilakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni insya-Allah seperti biasa kita menggunakan kitab Arabic language juga Quranic word 80% 80% of Quranic words. Jadi kita boleh rujuk buku masing-masing untuk kita salin tambahan-tambahan nota. Di samping itu insya-Allah Ustaz akan share lah share kitab yang kita akan guna pakai insya-Allah Mana kitab dia Tu Ustaz cari dulu Sekejap Ustaz cari kitab dulu. Kepada mana? Saya di sebelah ni. Terima kasih. Share balik. Tu Telegram. Okey yang terakhir kita berada di muka surat yang ke berapa Yang ke-9 betul Yang terakhir kita berada di muka surat yang ke-9. Betul. Jadi kalau muka surat yang ke-9 tu kalau boleh tengok balik Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik Ustaz rasa tuan-tuan dan puan-puan pun ada buat ulang kaji petang tadi kan. Lepas asar, antara asar dengan maghrib tadi ada buat ulang kaji. So okeylah. Malam ni kita ulang-ulang sikit dan tambah benda baru lah Jadi kita ada cerita mukadimah dia prophet prophet ataupun dalam bahasa Arab kita panggil nabi prophet ni sebenarnya tak sesuai sangatlah penggunaan perkataan prophet ni. Sebab dalam bahasa Inggeris prophet ni diambil daripada perkataan prophecy. Prophecy itu maknanya ramalan. Prophet maknanya orang yang meramal. Nabi-nabi dia tak ramal. Nabi-nabi dia dapat wahyu. Jadi penggunaan perkataan nabi itu kalau terjemah prophet walaupun dah biasa orang terjemah tapi kurang sesuai. Tapi kalau perkataan messenger tu lebih tepat Cuma messenger adalah terjemahan kepada rasul sebab dia hantar mesej daripada Allah dalam bentuk Quran, wahyu ataupun hadis-hadis nabi. Kemudian nabi sampaikan. Jadi nabi messenger of God. Tapi kalau kita kata prophet of God tu macam tak berapa kena Tapi itulah istilah yang telah diguna pakai. Okey Jadi perkataan rasul kita dah jumpa rasul dalam kurungan ada dia punya kita panggil ada dia punya jamak dia ataupun broken plural rusul. Jadi kita ada rasul dan kita ada rusul Jadi rusul adalah dia punya broken plural. Kalau nabi apa jamak dia, apa plural dia tuan-tuan dan puan-puan? Apa? Masculine plural. Nabi apa jamak dia? Jamak dia Anbiya Ustaz. Anbiya tu kalau broken plural lah. Tapi kalau kita gunakan masculine plural, apa? Masculine plural. Nabiyina. Nabiyuna dan nabiyina Ada dua. Cahaya tu, lighting dia. Sekejap Okey kemudian kita ada Adam ini nama-nama nabi lah Nabiyun dengan nabiyin tu sama saja dua-dua tu adalah masculine plural. Nabiyun dengan waw nun di belakang, nabiyin dengan ya nun.
Maknanya sama je. Para nabi. Ya, nabiyin, para nabi. Anbiya juga para nabi. Ya, jadi bahasa Arab ni ya kadang-kadang sesuatu perkataan singular dia ada plural dalam bentuk masculine plural dan ada juga dalam bentuk broken plural. Ya, jadi sebab tu kita kena pakai kamus lah. Ya, kita tengok kamus baru kita tahu. Jadi Nabiyun, sebab apa guna Nabiyun? Ya, kalau dia jadi subjek. Jadi kita kata Nabiyun, ya. Tapi kalau Nabiyin, dia jadi objek. Jadi kita kena tengok kedudukan Nabiyun tu dalam apa? Ya, dalam ayat tu. Sama ada dia dalam bentuk subjek ataupun ya, dalam bentuk mana? Dalam bentuk subjek ataupun dalam bentuk objek. Ya, kalau dia duduk di awal ayat subjek Nabiyun. Kalau dia jadi objek, nabiyin. Kalau dia datang selepas preposition, nabiyin. Macam tu je tuan-tuan. Ya, dia tak lari. Kita kena tengok dalam ayat. Ya, kalau kita tengok dia terpisah, ya, out of context, kita tak nampak. Tapi kalau kita tengok dia dalam bentuk ayat, ya, dia dalam ayat, maka kita tengok dia. Dia jadi apa? Subjek ke? Kalau jadi subjek, nabiyun. Kalau objek, nabiyin. Kalau dia datang selepas preposition, ya, 9 preposition, nabiyin. Macam tu je lah. Ya, kalau dia jadi second noun, ya, maka kita kata dia juga nabiyin. Ya, jadi dia tak ada lari pada kaedah yang sama, tuan-tuan. Okey, ya. Jadi kalau nabi, ya, kalau dia singular, memang nabiyun lah asal dia. Ya, original baris dia, original harakat dia nabiyun. Ya, itu untuk singular. Tapi kalau dia jadi subjek lah, ya, ataupun dia jadi dua pelaku. Tapi kalau dia jadi objek, kita panggil nabiyan. Nabiyan, ya. Dia jadi tanwin fathah. Kalau dia datang selepas preposition, nabiyin. Macam tu je tuan-tuan. Dia tak lari, benda yang sama je. Subjek ke, objek ke, second noun ke, dia datang selepas preposition ke, macam tu je lah. Dia tak lari, ya. Itu je konsep dia. Okey, ya, ini berbeza dengan nama-nama yang bukan Arab. Ya, bukan Arab, ya, macam nama Adam, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, ni semua adalah nama-nama non-Arabic. Ya, maknanya kita panggil dia ajam, ain, jim, mim. Ya, dalam dunia ni ada dua je. Yang pertama kita panggil Arabi, Arab. Yang kedua kita panggil ajam. Ya, ajam maknanya non-Arab. Bila non-Arab, dia nama tak boleh ditanwin. Sebab tanwin ni hanya untuk Arab name saja, ya, Arabic name saja. Jadi kita ada Adam, ya, tak boleh bagi tanwin. Adamun tak boleh. Ya, jadi ada beberapa cara kita baca Adam ni, ya, Hajar Zainab, ada beberapa cara kita baca Adam. Ada dua cara, Ustaz. Dua cara, macam mana caranya? Adama. Adamu dan Adama. Macam mana kita nak beza? Bila nak pakai Adamu? Mu kalau dia subjek, ma Okay. kalau objek. Ya, kalau Adama dia objek ataupun dia datang selepas Preposition. Ataupun dia jadi second name, ya. Kalau dia saja second name atau second noun, ya, second noun kita biasa guna, maka Adama. Boleh tak baca Adami? Boleh baca Adami? Tak boleh. Sebab apa tak boleh baca? Sebab dia bukan nama Arab. Dia bukan nama Arab. Boleh tak ditanwin? Nama Arab. Dia bukan nama Arab. Boleh tanwin? Boleh atau tidak? Tak boleh. Tak boleh lah. Mana boleh? Adamu, mana ada tanwin? Mana boleh baca Adamun? Ya, tuan-tuan jangan bimbang. Semua nama bukan Arab tak boleh tanwin, melainkan ada pengecualian. Pengecualian itulah yang kita kena tahu. Ya, contohnya Nuh. Nuh bukan Arab, tetapi dia boleh ditanwin dan boleh baca 3 cara. Tuan-tuan kena take note lah. Ya, Nuh memang boleh baca Nuhun, boleh baca Nuhan, boleh baca Nuhin. Ya, 3 cara. Walaupun dia bukan Arab, ya, tetapi exception lah. Ya, Nuh, ya, memang tak boleh baca. Dengan memang boleh baca, ya, seperti mana nama Arab, tapi dia bukan Arab. Ibrahim macam Adam juga. Ibrahimu, Ibrahima. Lut, ya, Lut boleh tanwin ke tak boleh tanwin? Apa perempuan, ya, tuan-tuan boleh tak tanwin untuk apa kita panggil, ya, untuk Lut boleh tanwin? Ya, Haji Asyari boleh ke? Boleh. Haji Asyari boleh? Boleh, Ustaz. Boleh, ya. Sebab apa pula boleh? Lot tu bukan nama Arab. Sebab dia exception. Exception, ya. Dia ada pengecualian. Jadi boleh baca berapa cara Lot tu, Haji Asyari? 3 cara.
3 cara ya. Semua dengan tanwin. Tanwin. Lutun, lutan, lutin. Baca lutun ketika dia jadi apa? Subjek. Baca lutin Lutin masa ada preposition ataupun second noun. second noun. Okey ya, cantik. Alhamdulillah ya. Ismail, Ustaz boleh senyum lah ya, boleh senyum ya. Jadi jawapan tuan-tuan dan perempuan tu boleh menyebabkan Ustaz senyum lah ya. Okey, ya Ismail tak boleh macam biasalah ya. Wahal Ismail dengan Lut ni ya. Ismail dengan Lut adalah sepupu. Ismail dengan Lut adalah sepupu. Sebab Ismail anak Nabi Ibrahim, Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi mereka sepupu. Ya, mereka datang daripada keturunan yang sama, daripada Babylon. Ya, tapi pasal apa pula Ismail tak boleh ditanwin? Kerana dia bukan nama Arab dan dia tak ada exception. Ismailu, Ismailah. Ishaqu, Ishaqa. Yaqubu sama, Yaqubah. Ya, ada dalam kurungan Israel. Israel tu siapa dengan Yakub tu? Ya, Israel tu siapa dengan Yakub? Ya. Tuan-tuan. Anak dia, Ustaz. Anak-anak. Bukan. Israel tu gelaran. Gelaran dia. Ini adalah gelaran dia, Israel. Ya. Anak-anak tu kalau ada bani depan, bani. Ada bani Israel, barulah anak-anak keturunan Israel. Israel tu adalah gelaran bagi Yakub. Israel berapa cara boleh baca apa Kak Mas? Berapa cara boleh baca Israel? Berapa cara boleh baca? 2, 3, 1. 2 cara ya. Boleh tanwin? Israel boleh tanwin? Tak boleh tanwin ya. Okey. Jadi bila tak boleh tanwin maknanya dia bukan nama Arab dan dia juga bukan apa kita panggil ya. Dia tak ada exception. Ya, maknanya kita panggil apa noun tu ya. Dia maknanya kita panggil abnormal noun ya, abnormal noun sebab tak boleh tanwin. Tak boleh baca 3 cara ya, abnormal noun. Dan abnormal noun, antara abnormal noun tu adalah nama-nama yang bukan Arab ya, nama ajam tadi, non Arabic. Ya, okey. Yusuf sama, Yusufu, Yusufa ya. Boleh baca Yusufi, boleh baca Yusufi. Boleh ke baca Yusufi, tuan-tuan ya? Kak Abidah boleh baca Yusufi? Boleh Ustaz. Boleh? Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh ya, sebab dia memang bukan nama Arab dan dia bukan exception. Dia abnormal noun. Okey, Hud kita dah tahu. Ini adalah Rasul pertama yang berbangsa Arab. Hudun, Hudan, Hudin. Dah tahu dah ya. Syuaib sama, Syuaibun, Syuaibin ya. Ini bukan Arab tetapi exception. Jadi kita dah jumpa 2 exception, 3 exception. Nuhun ya, Lutun, Syuaibun ya. Jadi ada 3 ya. Memang adalah ya ulama yang kata Syuaib tu Arab ya. Tetapi dia bukan Arab. Kerana Ibnu Katsir membuktikan Nabi Syuaib itu datang daripada keturunan Yakub juga. Maknanya dia Bani Israel. Jadi kalau dia Bani Israel mana boleh jadi Arab? Ya, sebab tu Nabi Syuaib ketika Nabi Musa sampai ke kampung dia di Madian ya, di Jordan, dia dengan senang hati boleh menerima mesra dia dengan Nabi Musa kerana mereka datang daripada kabilah yang sama, abang Nabi Yusuf. Ya, abang Nabi Yusuf yang kita panggil ya, yang menasihati ataupun yang memujuk ya adik-beradik lain, janganlah bunuh Yusuf ni, masukkan dalam perigi buta sudahlah. Ya, siapa nama abang Nabi Yusuf yang baik hati tu, siapa dia? Siapa nama abang Nabi Yusuf yang baik hati? Benyamin adik. Abang. Yahuda. Yahuda yang jahat. Ya, Yahuda yang jahat ni yang baik ya, yang menasihati, janganlah bunuh ni dosa besar ya. Siapa dia tuan-tuan? Ya. Siapa dia? Kak Norma, siapa Kak Norma? Kak Noraini. Siapa nama abang dia? Ya, Puan Sri. Siapa nama abang? Ya, yang dijadikan sebagai jenama jins. Jenama ya. Levi.
Levi. Bahasa Arabnya Lawi. Ya, bahasa Arabnya adalah Lawi. Ya, jadi kalau Lawi itu adalah ya versi Arabnya. Kalau Englishnya ya Levi. Levi itulah abang Nabi Yusuf yang memujuk adik-beradik lain 9 lagi jangan bunuh Yusuf tu. Ya, daripada keturunan Levi ataupun Lawi dapatlah Nabi Musa. Ya, bapa dia lah Imran. Ya. Daripada Imran dapat Nabi Musa dan dapat juga Nabi Harun. Ya, tetapi daripada Levi juga ya, daripada anak dia yang satu lagi dapat Nabi Syuaib. Ya, jadi mereka ni bersaudara, ada hubungan ya, ada hubungan baik. Okey ya, Yusuf, Hudun sudah, Syuaibun sudah. Ya, exception ya, Luhun, Lutun, Syuaibun. Soleh memang Arab. Solihun, Solihan, Solihin. Ya, dia adalah nama Arab ya, dia Arabic name. Dan dia juga normal name. Ya, maknanya boleh ditanwinkan dan boleh baca 3 cara. Musa. Ya, Musa ni lain macam sikit. Musa boleh baca berapa cara? Ya, Musa berapa cara baca? Tuan-tuan? Musa. Satu saja. Satu cara. Sebab apa tak boleh 2? Biasanya kan boleh 2. Pasal apa tak boleh 2? Exception. Dia ada maksurah. Dia ada alif maksurah di belakang dia tu. Mim, waw, sin, alif. Tuan-tuan jangan kata ya, ya. Sebab kalau ya ada 2 titik. Jadi sin, alif. Ya. Tapi ditulis dalam bentuk ya yang tak ada titik. Itu kita panggil alif maksurah. Ya. Alif maksurah. Boleh tengok dalam buku awal kita dulu. Ya. Yang kita panggil apa? 3 buku asal tu. Ya. Yang apa ni, apa Sister Rohiza share dengan kita. Ya, yang masing-masing ada photostat, ada print out sebagainya tu, tengok balik ya. Dia ada alif maksurah. Musa tak boleh baca musu. Musu tak boleh sebab yang perlu ditukar baris adalah alif tu, bukannya sin. Ya, sebab yang bertukar baris semua huruf terakhir. Jadi sin tu memang dia sukun. Sebab tu bunyinya Musa. Ya. Kita tak boleh baca musai. Kalau musai dengan apa ya. Ya, Musa. Kalau dia jadi subjek, Musa. Dia jadi objek, Musa. Dia datang selepas preposition, Musa. Dia jadi second noun, Musa juga, tak ada cara. Kalau Musa macam tu, ya Isa sama, tak ada beza. Ya, jadi tak ada beza ya. Jadi Isa tu siapa dia? Ibnu Maryama. Anak lelaki kepada Maryama. Maryama sama juga. Adalah non-Arabic name untuk orang perempuan. Maryama. Kalau dia jadi... Pasal apa di sini baca Maryama? Isa ibnu Maryama. Pasal apa Haji Syari? Pasal apa kita baca Maryama? Pasal apa tak baca Maryamu? Pasal apa? Kak Bidah, sebab apa? Sebab Ending alif maksurah. Tak. Isa tu alif maksurah. Ya. Maryam. Macam mana? Pasal apa baca Maryama, tak baca Maryamu? Kan dia boleh baca Ibnu. Sebab Ibnu kan. yalah, Maryama tu dia apa position dia, kedudukan dia. Dia jadi second noun. Ibnu Maryam tu compound noun, dengar ya. Ibnu Maryam itu compound noun. Gabungan 2 nama, 2 noun. Ibnu tu first noun. Maryama second noun. Jadi oleh kerana dia second noun, mana boleh kita baca Maryamu? Tak boleh lah. Sebab kalau Maryamu dia jadi subjek. Ya, ataupun dia jadi 2 ya, pelaku. Jadi Maryama dia second noun. Bila dia second noun, kita tak boleh bariskan dhammah, tak boleh. Kita mesti bariskan dia dengan fathah. Ibnu Maryama. Ya, tapi selalu kita wakaf Ibnu Maryam. Jadi kita tak perasan. Boleh ya? Ada soalan silakan. Kalau ada apa-apa. Ada apa? Silakan. Ustaz, yang Ya. Maryam ni ada 2 cara ya. Maryamu, Maryama. 2. Ya. Okey, lain silakan. Ya. Di chat ada soalan ke? Ada soalan di chat? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita teruslah ya kepada syaitan. Kita dah cerita juga syaitan ya, boleh dibaca dengan apa ni, apa? Syaitanun, syaitanan, syaitanin. Dia adalah nama normal noun ya. Dia bukan nama Arab. Syaitan tak ada Arab, tak ada apa kan.
Ya, sebab dia satu makhluk yang berbeza. Ya, dia syaitan ni termasuk golongan apa syaitan ni? Termasuk golongan apa? Ya, Syirin. Syaitan ni dia termasuk kategori apa? Dia malaikat ke? Dia manusia ke? Dia adalah jin ya. Jadi bila jin maknanya dia tak ada bangsa. Setahu kita lah ya. Adalah jenis-jenis dia, jin ifrit, jin apa adalah kan. Tapi dia bukan macam apa kita panggil jin Arab ya, jin apa, jin Melayu, jin Siam, tak pernah dengar ya. Cuma dari segi penguasaan bahasa, jin ni memang handal lah. Ya, terbukti dalam surah Jin ayat 1, ayat 2 ya, cerita tentang sekumpulan jin mendengar Nabi membaca Al-Quran pada waktu malam. Nabi balik daripada Taif, ni cerita sirah lah tuan-tuan, tak boleh lari tuan-tuan. Kelas bahasa Arab pun sirah tu mesti masuk juga ya. Kelas tadabbur mesti sirah. Kelas hadis sirah juga. Kelas fiqh sama tuan-tuan. Ya, dia punya main ingredient ni memang sirah. Ya. Jadi Nabi di baling batu di Taif ya, Nabi luka-luka, Nabi balik ya, balik ke Mekah. Dalam perjalanan Nabi singgah di satu kawasan kebun kurma. Dia panggil Nakhlah. Ya, nun kha lam tak marbutah. Kita dah jumpa dah dalam kelas kita. Ya, Nakhlah. Jadi Nakhlah tu apa tuan-tuan ya? Nakhlah tu ialah kawasan kebun kurma. Nakhlah tu merujuk kepada sebatang pokok ya. Tapi nama tempat tu Nakhlah. Ya, jadi kalau tuan-tuan tengok cerita Maryam ya, ayat 25 kan, surah Maryam. Ya, ketika Maryam nak bersalin, ya, dia menyandarkan dirinya ya kepada sebatang pokok kurma ya yang sedang berbuah pada masa itu ya. Okey, jadi oleh kerana itu ya, kita tahu bahawasanya cerita Nakhlah tu adalah cerita apa ya, adalah cerita Maryam nak bersalin. Maryam tadi ya. Dan cerita Nabi solat malam pun di Nakhlah juga, tapi tempat lain lah. Sebab Nabi di Saudi ya, Maryam di Palestin, di Nazaret. Jadi tempat lokasi yang berbeza. Jadi Nabi solat malam dan Nabi mengangkat suara masa baca surah, baca Quran, dan sekumpulan jin datang dengar. Maknanya jin ni ya, dia dengar Quran dan dia faham. Ya, jadi dia faham. Mereka ni beriman dengan agama Taurat dulu, menunjukkan umur mereka panjang lah. Ya, dan sekarang mereka beriman dengan Al-Quran pula ya. Jadi jin ya, dia boleh memahami bahasa manusia. Tak tahu berapa banyak bahasa dia pandai, tapi maknanya bahasa Arab dia faham ya. Bila Nabi baca Quran, dia tak perlukan translation, tak perlu ya. Dia boleh faham secara direct. Syaitan tergolong dalam golongan jin, tapi jin yang jahat ya, yang tidak beriman dengan Allah. Jadi dia adalah normal name, syaitanun, syaitanan, syaitanin, 3 cara baca. Dan ya, syayatin adalah dia punya, syayatin tu what kind of plural is syayatin? Ya, plural apa tu syayatin tu? Masculine plural. Masculine plural ya. Jadi bila kita kata masculine plural, maknanya apa tu ya? Jadi tak buat apa kita panggil ya? Tak dia bukan apa ni bentuk apa? Dia bukan bentuk apa ni broken, bukan ya. Macam mana kita tahu dia masculine plural apa? Macam mana kita tahu dia? Apa huruf yang berada yang membuktikan dia itu masculine? Ya nun. Ya dan nun di bawah ya. Syayatin. Maknanya boleh tak kita baca bentuk lain? Ya, selain daripada syayatin, kita boleh baca tak satu lagi bentuk? Boleh tak? Boleh tak? Waw nun ya Ustaz. Waw nun ya. Syayatun ya, syayatun. Jadi ada apa kita panggil ya? Ada apa kita panggil ya? Ada dia punya inilah ya. Ada dia punya 2 cara baca, syayatin ya, syayatun. Okey, kalau syayatin dan syayatun ya, nun tu baris mana tu? Nun tu ya, syayatinu ke, syayatina ke, syayatini ke? Mana baris dia? Cuba ya, mana baris dia? Syayatin ya. Apply lah pada benda bentuk-bentuk lain ya, macam bentuk muslimun, mukminun ya. Nun dia baris mana? Nun baris atas. Fathah. Ya. Dia baris fathah. Ya. Betul lah ya. Jadi dia syayatina ya, bukan syayatinu, tak ada. Syayatina. Ya. Kalau syayatun pun syayatuna. Macam muslimuna ya, muslimina. Nun tu memang fathah.
Itu memang tak berubah, ya. Yang berubah hanya huruf ya di tengah. Kadang-kadang syayatin, kadang-kadang syayatun, ya. Bila baca syayatun, bila kita baca syayatun? Bila kita baca syayatun, ketika dia jadi apa? Ya, kan nama, ya, jadi apa? Subjek. Dia jadi subjek. Macam biasalah, ya, dia jadi subjek. Tapi kalau dia datang selepas preposition, syayatin, ya, benda yang sama je tuan-tuan. Ulang-ulang balik benda yang sama. Pimai-pimai tantu je. Dari subjek, syayatun. Kalau jadi objek, syayatin. Kalau dia datang selepas preposition, syayatin. Ya, kalau dia jadi second noun, syayatin. Ya, satu je bentuk syayatun. Ya, sama ada dia jadi subjek ataupun dia jadi dua pelaku. Itu je tuan-tuan. Other than that, kebanyakannya syayatin. Ya, baris dia ya dan nun. Okey, Fir'aun. Fir'aun, ya, orang Mesir. Dah tentu dia bukan Arab. Fir'aunu, Fir'auna. Boleh tanwin Fir'aun? Boleh? Boleh tanwin? Tak boleh tanwin. Ya, macam mana kita nak tanwin kan? Ya, sebab dia bukan nama Arab dan dia tidak ada exception. Okey, Ad, ya, Ad, ya. Ad boleh bagi tanwin ke? Ad? Ya, Ad ni bangsa yang yang didakwah oleh Rasul mana? Tuan-tuan, kaum Ad ni apa Rasul dia? Apa Rasul kepada kaum Ad? Ya. Apa Rasul dia apa, Syirin? Salih. Ya, kaum Ad, ya, Nabi takkan Nabi Saleh. Nabi Saleh Samud. Syuaib. Syuaib. Kan, Kaum Hud. Nabi Hud. Nabi Hud, ya. Jadi kalau Nabi Hud, maknanya Ad ni Arab ke bukan? Hud Arab. Arab. Dah tentulah Arab, dah Rasul dia pun Arab, dah tentulah bangsa dia kaum Ad ni Arab, ya. Jadi kita boleh tanwinkan dia, ya. Jadi Adin, ya. Jadi Adin. Samud, ya. Samud ni dia Arab juga, ya. Tapi ada exception, ya. Samuda, Samudu, ya. Jadi dia pelik sikit, ya. Tapi nak buat macam mana dia exception. Tuan-tuan kena take note aja. Samud, ya, tidak boleh ditanwinkan. Ya, Samuda, Samudu. Ya, tapi kalau Ad boleh. Ya, walaupun Ad didakwah oleh Nabi Hud berbangsa Arab, Samud didakwah oleh Nabi Saleh juga berbangsa Arab, ya. Tetapi sebutan dia macam itulah. Ya, macam Mekah lah, kita kata Mekah. Mekah dah tentulah Arab. Tapi Mekah, Makkata, Makkatu, tak boleh tanwin. Pasal apa pula tak boleh tanwin? Ya, pasal dia memang exception. Ya, jadi take note. Makkatu, Makkata. Kalau dia jadi subjek, Makkatu, domah. Kalau dia jadi dia jadi objek, Makkata. Kalau datang selepas preposition, Makkata. Dia jadi second name, ya, second noun, Makkata juga. Boleh baca Makkati? Tak boleh. Sebab dia abnormal noun. Ya, macam tu je tuan-tuan. Okey, ada soalan sebelum kita berpindah ke perkataan lain? Silakan. Ada apa? Ustaz. Ya. Tadi Ustaz cakap pokok korma tu nahlah. Nakhlah. Ini dengan kha. Nakhlatun. Kalau nakhil? Kalau nakhil tu, ya, dia pokok juga, ya. Tapi biasanya dalam bentuk, sebahagian kata dia adalah jamak. Ada yang kata dia bentuk jamak, ya. Jadi dia punya root word sama nun, kha dan lam. Ya, jadi dia tak lari lah. Ya, dia tak lari. Makna tu mesti berkait dengan pokok kurma. Mungkin dia kalau nakhlatun confirm singular lah. Ya, tapi kadang-kadang nama tempat aja. Ya, bukan makna ada sebatang je pokok kurma situ, ada banyak. Ya, macam nakhil tadi, ya. Sebahagiannya merujuk kepada pokok kurma juga. Cuma macam tadilah, ya. Root word, kita tengok root word saja. Ya, kalau kita salah pun sikitlah, salah singular plural aja. Ya, dia tak lari lah. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Ada apa? Silakan. Ada soalan? Tak ada? Ya. Senyap je tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu Ya. soalan. Silakan. Saya nak tanya, Az-Zikra tu Al-Quran ya Ustaz? Az-Zikru ataupun Az-Zikra. Pasal baca Az-Zikra, tak baca Zikru. Kan original harakat, ya, original baris adalah
ya, domah kan. Jadi kita mula dengan domah. Unless kalau dia jadi objek, barulah kita baca dengan az-zikra, baca dengan fathah kan. Ya. Okey, ya. Jadi apa soalan dia tadi? Az-zikru Dia juga bermaksud Al-Quran ya Ustaz. boleh ya. Quran perkataan Quran ni banyaklah. Az-zikru ya. An-nur juga Quran. Tengok situasi lah, tengok konteks. Ya, az-zikru juga kadang-kadang merujuk pada Taurat. Ya, dia boleh merujuk pada Taurat, boleh merujuk pada Injil. Mana kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebab az-zikru tu makna peringatan. Jadi semua kitab adalah peringatan. Semua kitab adalah cahaya Allah. Ya, Taurat pun an-nur. Ya, boleh an-nur. Injil pun boleh. Ya, Quran pastilah. Ya, nama-nama lain Al-Furqan contoh juga Quran. Ya, sebab dia membezakan antara yang hak dan batil. Jadi nama-nama ya ataupun gelaran kepada Quran tu ada banyak. Ya, antaranya tadilah az-zikru, ya, peringatan, an-nur, cahaya, Al-Furqan, pembeza antara hak dan batil, semua boleh. Okey ya. Ada apa lagi silakan kalau ada. Kalau tak ada kita pergi kepada ya, kepada bawah ni pula ya, blessing pula ya. Kita tengok blessing muka surat 12. Sebelah ni dah baca kan? Ya. Yang muka surat 10 dah ke? Tuan-tuan dah ke muka surat 10? Belum Ustaz, belum. Belum ya? Belum. Ustaz rasa macam sudah ya, belum ya? Kalau belum Ustaz baca ya. Ada yang boleh confirmkan kita dah baca tak ni? Muka surat 10 ya. Kalau semua kata belum, okey Ustaz tenang je lah. Belum. Okay, kalau belum kita tengok ya. Yang pertama abadan. Ya, abadan. Ini memang kita jumpa perkataan abadan ni ya. Abadan ni maknanya selama-lamanya. Forever ya. Jadi contoh kita kata orang yang duduk dalam syurga ya, dia duduk ya khalidina fiha abadan. Abadan ya. Biasa kita waqaf abada. Abada dengan abadan sama tak? Sama. Abada waqaf. Abadan kalau kita wasal. Ya, jadi kita selalu jumpa kan. Apa ni, jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang beriman yang duduk dalam syurga tu ya, mereka duduk di dalamnya khalidina, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Jadi perkataan abada tu hafal je lah ya. Abada makna selama-lamanya, forever. Kemudian kita ada perkataan ajrun. Ajrun selalu kita jumpa. Ya, ajrun. Ya, macam contoh kita kata surah apa? Surah apa ni? Ya, Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Ya, apa kita panggil ya? Dia punya pahalanya ya. Pahala malam tu ya, lebih baik daripada 1000 bulan kan, itu gambaran dia. Ya, jadi khairun min alfi syahr. Ya, jadi ibadah pada malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana apa yang lebih baik daripada 1000 bulan tu? Dia punya ganjaran dia, reward dia, ajrun. Ya, ajrun. Ajrun tu adalah reward ya. Ajrun. Ajrun juga boleh makna upah. Ya, ajrun boleh makna upah ya, sebab upah tu adalah reward. Ya, jadi ajrun dalam konteks Al-Quran merujuk kepada makna ganjaran yang Allah bagi, reward yang Allah bagi. Ya, jadi jamak kepada ajrun, plural dia ujur. Ujur tu jenis plural apa tu tuan-tuan? Ujur. Ya, masculine ke? Feminin ke? Broken. Ya, broken plural. Broken. Ya, macam mana kita tahu dia broken Haji Syari? Sebab dia tak ada waw nun. Dan Dia tak ada waw nun, tak ada ya nun, okey, dia bukan masculine. Huruf asal tak berubah. Huruf asal tak berubah ya. Cuba kita tengok sekarang. Huruf asal berubah ke tak? Berubah. Ya. Sebab tu kita panggil broken, sebab dia berubah. Itu kalau masculine. Kalau masculine tak berubah ya, kalau dia feminin tak berubah ya. Tapi ajrun berubah sebab hamzah, jim, ra ya, sudah dipecahkan ya. Jadi dimasukkan waw di tengah-tengah dia, ujurun ya. Dia jadi apa tu ya, dia jadi broken lah. Sebab kita kena break the original structure tu. Ya, asalnya hamzah, jim, ra. Ya, nanti tuan-tuan tanya pasal apa saya sebut hamzah? Sebab memang hamzah tu dia punya huruf. Alif tu rumahnya saja. Jadi kita tak perlu sebut rumah tu. Kita sebut dia punya huruf. Hamzah, jim, ra, ajrun. Ya, ajrun ya. Ajrun ghairi mamnun ya. Ajrun ghairu mamnun maknanya ganjaran yang tidak terputus.
Ya, pahalanya berterusan. Macam orang yang buat sedekah, ya, sedekah jariah, pahalanya berterusan walaupun dia dah masuk dalam kubur, dah meninggal. Ya, jadi ajrun, reward, ya, jamaknya ujurun. Jadi nak buat ujur tu, kita kena pecahkan jim dan ra tu. Kita kena masukkan waw di tengah. Sebab tu bunyinya sudah ujur, ya. Barisnya pun dah tukar dah, ujur. Asalnya ajrun. Ya, jadi bila kita pecahkan struktur dia, ya, dia punya original structure, maka kita panggil dia broken plural. Ya. Okey, ya. Ada soalan tentang broken plural, ya, benda yang biasa kita jumpa, cuma nak bagi tahu sekali lagi, nak buat apa ni broken plural, kita kena pecahkan struktur asal. We have to break the original structure. Ya, jadi bila kita break the original structure, maka apa yang berlaku, ya? Yang berlaku ialah dia punya apa, ya? Dia punya apa ni bentuk tu kita tambah alif ke waw ke, ya, tambah ya ke, tambah apa-apalah, ya, untuk membolehkan dia berkembang bentuk dia daripada 3 huruf menjadi 4 huruf. Ya, itu broken plural lah tu. Okey, ya, seterusnya ialah ajalun. Ajalun, ya, ajal. Kita biasa sebut ajal. Dia dah sampai ajal. Sebenarnya ajal tu bukan sekadar kematian. Ya, ajal tu maknanya dah sampai masa dia. Ya, dah cukup masa. Ya, ajal tu juga merujuk kepada dia punya expiry date dia. Expiry date, ya. Bila ajal, ya, kita beli roti gardenia, kita kata bila ajal roti ni? Ya, orang mesti terkejut juga, kata ajal, ya. Ajal tu maknanya dia punya expiry date. Ya, jadi kita kata boleh makan ni 5 hari lagi boleh makan, ya. Jadi ajal dia 5 hari lagi. Ya, jadi ajal merujuk kepada masa dia tu. Ya, dia punya sini disebut sebagai term dia. Ya, berapa lama, ya? Berapa lama dia akan jadi menteri? 5 tahun. Tu ajal dia lah. Ya, at the end of the 5th year, ya, so dia kena apa? Dia kena letak jawatan ataupun bertanding pilihan raya lain, contoh. Okey, al-akhirah, ya, al-akhirah, ya, maknanya dunia selepas yang di sini, ya, hereafter, ya, hereafter tu daripada perkataan after here lah. Sekarang kita duduk di dunia, ya, bila kita duduk di dunia kita panggil, ya, apa ni, apa here lah, here, ya, in this world, ya, in here. Tapi bila habis dunia ni ganti dengan alam lain, kita panggil hereafter. Maknanya after here, after dunia. Ya, al-akhirah. Ya, al-akhirah maknanya hari akhirat. Ya, hari akhirat tu bermula dengan kiamat. Bermula dengan kiamat, kematian, ya, kiamat, kemudian apa ni, apa? Manusia dikumpulkan di mahsyar, kemudian ada kira bicara, ya. Apa ni, mizan amalan kita, kemudian ditentukan dapat buku catatan tangan kiri, tangan kanan, kemudian masuk syurga, ya, neraka dan sebagainya. Semua itu dipanggil al-akhirah. Ya, dia termasuk rukun iman. Ya, rukun iman yang keberapa tu? Al-akhirah tu. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman ada berapa tuan-tuan? 5 ke 6 rukun iman? Kak Mas, rukun iman ada berapa? Rukun iman. Ada 6. Ada 6, ya. Jadi percaya pada hari akhirat tu yang keberapa? Percaya pada hari akhirat yang keberapa? Kelima. Ya, dia yang kelima, bukan yang keenam. Sebab yang keenam percaya kepada, beriman kepada qada dan qadar. Itu yang akhir sekali. Nombor 5 al-akhirah, ya. Dan orang kafir Quraisy, orang yang menyembah berhala, orang yang tidak percaya kepada kehidupan selepas mati, mana dia tak percaya pada rukun iman yang kelima, tak percaya. Ya, itulah yang membezakan orang beriman dengan yang tidak. Okey, ya, kita ada al-akhiratu, ya. Boleh tak baca al-akhiratun? Boleh baca? Boleh tanwin kan? Tak boleh Ustaz. Sebab ada alif lam di awal. Sebab ada alif lam di awal, ya. Tapi kalau buang alif lam, boleh tak baca akhiratun? Boleh? Boleh baca? Kalau tak ada alif lam. Sekarang dia tak boleh baca sebab dia ada alif lam. Ya. Tapi kalau kita buang alif lam tu, boleh tak baca akhiratun? Boleh baca? Boleh. Boleh, ya. Tak ada masalah, ya. Sebab tak marbutah biasanya semua boleh tanwin. Ya, kecuali dia nama orang. Nama orang tak boleh tanwin. Tapi kalau dia bukan nama orang, ya, tuan-tuan kena take note lah, ya. Sebab kita dah ulang banyak kali dah, ya. Tapi ustaz kena ulang balik sebab kelas kita bukan tiap-tiap minggu, tuan-tuan, ya. Ada 2 kali je. Jadi
Kalau tuan-tuan tak diingatkan, takut nanti lupa lah. Ya, sebenarnya setiap hari kita baca Quran, kita kena tengoklah perkataan yang kita dah belajar ni tuan-tuan. Ya, application dia ialah baca Quran tiap-tiap hari, tengok makna. Ya, kita apply kan. Boleh tak al-akhiratu? Pasal apa tak boleh al-akhiratun? Sebab ada alif lam depan. Ya, tapi kalau kita buang alif lam, akhiratun, boleh tak? Jawapan dia boleh, sebab akhiratun bukan nama orang, bukan nama lelaki, bukan nama perempuan. Kalau nama lelaki atau nama perempuan, kita tidak boleh tanwinkan. Macam Aisyatu kan, tak boleh Aisyatun, tak boleh. Khadijatun, tak boleh. Ya, semua domah saja. Tapi kalau akhiratun, dia bukan nama orang, maka kita boleh bagi tanwin. Ya, akhiratun. Boleh tak tanwin fathah akhiratan? Boleh. Akhiratin pun boleh. Maknanya dia normal noun, boleh baca 3 cara. Selesailah, tuan-tuan. Itulah dia. Ya. Okey, ada soalan tentang al-akhirah tu. Ya, bila nak baca dengan tanwin, bila nak baca tanpa tanwin. Ya, jawapan dia senang je lah. Ya, baca dengan tanwin kalau tak ada alif lam depan. Kalau ada alif lam depan, tak boleh baca dengan tanwin. Ya, kita kata kalau macam itu dia bukan normal lah. Dia normal, ya. Sebab apa tak boleh tanwin? Pasal ada alif lam depan. Kalau buang alif lam boleh tanwin? Boleh. Berapa cara tanwin? 3 cara. Tun, tan, tin. Ya. Okey, painful, alimun. Ya, azabun, alimun. Ya, azabun, alimun. Jadi kalau kita kata azabun, azab, ya, seksaan, alimun yang pedih, yang menyakitkan, ya. Di sini kita panggil painful. Painful tu sifat kan? Sifat. Ya, painful tu adjektif, ya. Jadi kalau kita kata alimun, ya, dia adalah adjektif. Adjektif tu termasuk noun ke? Ya. Adjektif tu Kak Abidah, ya. Adjektif tu noun ke? Kak Abidah? Adjektif tu adjektif. Adjektif tu noun ke tak? Kak Abidah? Tak dengar? Dengar. Sebab adjektif tu dia describe the noun. Yalah, tapi dia tu sendiri noun ke tidak? Memang kerjanya describing noun. Itu ya tak ada khilaf. Tapi ya, the word adjective in, itself, ya, macam alim ni, dia tu noun tak? Dia tu noun ke tak? Boleh anggap noun because not a verb. Yalah, pasal apa kita kata dia noun? Apa bukti dia tu noun? Tanwin. Ya, ada tanwin. Dibaca Ada tanwin dan boleh baca 3 cara. Noun lah. Ya, memang dia adjektif. Memang dia describing another noun. Betul. Azabun, alimun. Ustaz bagi azabun tu dia punya original noun dia. Alimun tu adjective that describe. Ya, adjective describing the noun. Ya, jadi alimun tu dia describe. Dia menjelaskan tentang azab tu. Ya, jadi azabun ada tanwin. Alimun ada tanwin. Ya, sebab dia noun juga walaupun dia kategori adjektif. Ya. Dan boleh tak baca 3 cara? Boleh. Alimun, aliman, alimin. Boleh baca. Ya. Okey, ya. Jadi kalau orang tanya kita, adakah adjektif tu, sifat tu adalah noun? Ya, dia adalah noun. Apa bukti dia noun? Dia boleh ditanwinkan dan boleh baca 3 cara. Apa lagi? Ya, malah dia adalah normal noun. Dia normal noun, tuan-tuan. Ya, Kak Bidah okey? okey. Okey, ya. Okey, try satu lagi. Sawab. Kak Abidah try satu lagi, ya. Baiki yang tadi punya. Sawab ni, ya. Sawab ni dia apa? Ya, dia normal noun ke abnormal? Normal. Normal noun, ya. Maknanya dia boleh dibaca dengan 3 cara. Sawaban, ya, dia boleh dibaca dengan tanwin, ya, 3 cara tanwin. Sawabun, tanwin domah. Sawaban, tanwin fathah. Sawabin, tanwin kasrah. Benda yang sama je, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan perasan lah apa yang Ustaz sebut ni, benda yang sama je. Dia tak ada kaedah lain lah, tuan-tuan. Memang itulah. Ya, melainkan dia abnormal noun. Ya, kalau dia normal noun, boleh baca 3 cara. Sawabun. Apa makna sawab? Maknanya reward juga. Sama macam ajrun. Ya, sawabun dengan ajrun hampir sama lah, tuan-tuan. Ya, dia boleh digunakan secara apa kita panggil, bersilih berganti. Ya, dia interchangeable.
Ya, dalam English kita panggil interchangeable. Maknanya boleh kata ajrun azim, ya. Sawabun, ya. Sawabun azim boleh juga, tak salah. Biasanya ajrun azim lah. Tapi sawabun, ya. Sawabun indallah. Ya, cuma kadang sawab tu biasanya dia tak letak sifat dia. Kalau ajrun ada sifat. Ajrun azim. Ya, ajrun azim, balasan yang besar. Ya, big reward. Kalau sawab sama juga. Sawab pun reward juga, ya. Dan sawab ni biasanya merujuk kepada ya reward yang positif, reward yang baik. Tapi kalau ajrun, ya, dia positif juga, ya. Tapi kadang-kadang ada juga penggunaan ajrun untuk negatif ada. Kalau sawab biasanya positif. Itu kalau orang tanya kita beza dia. Sawabun kebiasaannya positif. Kalau ajrun biasanya positif tapi boleh juga letak, ya. Ya, ajruhu indallah. Ganjarannya, balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh kita terjemah macam tu. Jadi boleh makna negatif juga, tapi kebiasaannya ajrun juga positif. Okey, ya, ada dua perkataan, ajrun dan sawabun. Sawabun. Ya, sawab. Sawab ni pahala ya. Sawab ni pahala. Ya, samalah, ya, ganjaran. Ganjaran kadang ganjaran buruk, ya, tapi ganjaran baik biasanya. Jadi sawabun ni biasanya dia ganjaran, ya. Ganjaran tu macam-macam lah. Ada ganjaran dalam bentuk apa kita panggil, ya, pahala. Ya, ada ganjaran dalam bentuk apa kita panggil, ya, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi balasan kan, ya, Allah bagi dalam bentuk senang hati, ya, gembira, ya, tu semua tu balasan lah tu. Tapi yang paling best sekali ialah apabila kita tahu dia berbentuk pahala, maknanya masuk dalam akaun pahala kita. Itu paling seronok lah. Ada lain, silakan. Saya nak tanya macam mana Ustaz katakan sawab tu boleh baca 3 cara Ustaz? Sawabun, sawaban, sawabin. Yalah, itu saya faham. Cuma macam mana Ustaz come out with sawab tu boleh baca 3 cara? Macam mana boleh come up? Macam mana tu? Tak faham. Come out with sawab tu boleh dibaca 3 cara. Kalau macam nama tu kita boleh faham lah Ustaz. Tapi macam ni kan. Sebab dia noun juga. Sawabun tu noun juga. Kan dia noun. Ya, macam alim tadi, macam alimun tu dia noun tapi dia adjektif. Ya, sebab sakit kan, ya. Sesuatu yang menyakitkan, ya. Macam kita kata tadi, azabun, azab ataupun siksaan yang alimun, yang menyakitkan. Yang menyakitkan tu dia adjektif sifat. Tapi walaupun dia sifat, dia masuk kategori noun. So boleh bacalah 3 cara. Ya, pasal apa boleh baca 3 cara? Sebab dia tak ada alif maksurah kat belakang. Macam sawabun, sama juga, ya. Pasal dia tak ada alif maksurah. Kalau macam Musa tak boleh lah. Ya. Kalau kita kata sawa, ada alif maksurah belakang. Kena baca sawaba, sawaba, sawaba. Tak boleh baca lain. Satu cara macam Musa kan. Kalau dia ada tak marbutah, senang kita tahu. Ya, tak marbutah biasanya ada 3 cara. Ya, boleh baca 3 cara tanwin. Ya. Tanwin domah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Dan kalau dia nama orang tak boleh. Ya, kita boleh baca 2 cara je, tak boleh tanwin. Okey, yang tu senang lah kan. Jadi sawabun sebab tak ada sebab kita nak baca dia 2 cara, tak ada sebab. Jadi bila tak ada penghalang, ya, bila tak ada penghalang maka kita kena baca dia dengan 3 cara. Melainkan dia adalah nama orang yang bukan Arab. Ya, macam tadi kan, nama Ibrahim. Ibrahim nama orang dan dia bukan Arab. So tak bolehlah baca tanwin dan tak bolehlah baca 3 cara. Tapi kalau sawabun, dia bukan nama orang. Ya, dia bukan exception. Ya, dan dia tak ada tanda-tanda macam kita kata alif maksurah ke yang menghalang dia daripada dibaca dengan 3 cara. Tak ada sebab. Jadi kalau tak ada sebab, memang balik kepada hukum asal, baca 3 cara. Macam itulah, ya. Macam tu jelah cara dia kita nak tentukan. Boleh? Boleh, okey. Ustaz. Okey, ya sama. Ustaz. Ya. Macam mana nak bezakan tadi apa perbezaan reward ajrun dengan reward sawabun ni, Ustaz? Ya, Ustaz dah bagi Satu tahu yang- sebenarnya. Satu positif ke? Yang sawabun ni semua positif ke? Biasanya yang positif semua. Semua positif. Tetapi yang ajrun ni ada yang negatif lah. Itu Ada beza dia. sedikit negatif, Sedikit ya. negatif. Okey, thanks.
Sama, ya. Jadi dia punya apa kita panggil, dia punya makna secara umum, ya. Boleh tak terjemahkan ajrun tu sebagai pahala, boleh? Ya. Cuma ajrun tu biasa ganjaran. Kita terjemahkan ganjaran, ya. Ganjaran ni boleh dua, ada ganjaran baik, ada ganjaran buruk. Ya, ya. Ya. Tapi kalau sawabun biasanya semua baik. Positif. Sawabun ni biasanya positif, ya. Okey. Alright. Okay, thanks. Ya. Kemudian kita berpindah kepada perkataan jahim, ya. Tuan-tuan kena ingat, ya, yang kita bincang ni adalah vocabulary, tuan-tuan. Ya, kita tak letak dalam bentuk ayat lagi. Cuma Ustaz satu dua ayat kadang-kadang kita sebutlah, ya. Tapi secara umum, ya, kita belajar tentang menentukan noun. Sebab bila tuan-tuan tahu, ya, dia normal noun, abnormal noun. Bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan dah boleh agak dah baris je. Kalau orang baca salah pun kita dah boleh agak. Mana boleh baca sawabin? Pasal apa baca sawabin? Dia subjek, sawabun lah. Tapi dia jadi objek sawaban. Kena tambah alif kat belakang. Tapi kalau dia datang min, lepas ila, sawabin. Dia berubah kerana ada benda duduk depan dia. Tapi kalau tak ada apa-apa depan dia, dia jadi subjek, maka kekal, ya, sawabun. Okey, jahim. Jahim, ya. Jahim ni ialah salah satu daripada nama neraka. Ya. Jadi orang dia sebut nar jahim, ya, ataupun jahim sajalah. Ya, mereka akan dimasukkan ke dalam jahim. Ya. Jadi kalau syurga kita dah tahu nama-nama lah kan, ya. Syurga ma'wa, jannatul firdaus, ya, jannatul naim. Ya, tu nama-nama yang biasa kita dengar. Tapi kalau jahim ni memang, ya, dia berkait dengan api sebenarnya, api yang menjulang, api yang membakar, ya, jahim. Ya, macam mana keadaan api itu kita tak tahulah, tak pernah nampak gambaran kan. Tapi secara umum dia dirujuk sebagai neraka. Dia dirujuk sebagai neraka, ya. Cuma sekarang ni boleh tak baca normal noun? Jahimun, jahiman, jahimin, ya. Boleh tak? Ya. Kalau Haji Fakri ada, ya, Haji Fakri tak ada ni, ya. Kalau Haji Fakri ada mungkin dia boleh bagi contoh, ya. Tuan-tuan pernah tak jumpa perkataan jahim? Ya, jahim dalam Quran. Ya, ada, ya. Dalam surah apa tu? Dalam surah Al-Waqiah ada tak? Ya. Kita tengok, ya. Ada tak, tuan-tuan? Kalau terjumpa, ya, siapa yang boleh Google aja, ya. Google perkataan jahim, ya, kemudian tengok dia punya ayat berapa, kita boleh tengok, ya. Dan kita boleh tentukan dia normal noun ke abnormal noun. Cuba tengok. Tuan-tuan, ya, ada tak? Dalam surah apa-apa tak apa, ya. Siapa yang boleh Google? Ya, tolong Ustaz. Ya. Shirin cuba bantu Ustaz. Boleh? Silakan. Surah Al-Kahfi, Ustaz. Al-Kahfi ayat berapa? Ayat Ya, ayat berapa? Ada? Tak ada? Tuan-tuan tolong Google je, tuan-tuan, Google je. Surah Al-Baqarah Ayat 119. Okey, terima kasih. 119 Al-Baqarah 119. Mari kita tengok sama-sama tengok Quran. Jumpa? Okey, Ashabul Jahim, ya. Jadi kita boleh tengok dalam suratul Baqarah, ya, muka surat yang ke-18. Quran bercetak muka surat 18. Quran bercetak muka surat 18, ya, bawah sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah jumpa ke? Kalau dah jumpa kita boleh tengok, ya. Okey, jumpa? Okey, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi. Ya, inna sesungguhnya kami, ya, kita apply je apa yang kita dah belajar. Inna, ya, sesungguhnya kami. Ya, inna, inna tu sesungguhnya. Tapi ada panjang belakang, ya, sesungguhnya kami. Kalau inna pendek, sesungguhnya. Inna sesungguhnya kami. Arsalna, kami telah utus. Kami telah utus, ya. Kami telah utus. Kami itu siapa? Allah lah.
kami telah utus. Mengapa Allah gunakan kami? Kenapa selalu Allah gunakan kami? Syirin, pasal apa Allah selalu kata kami? Itu untuk menunjukkan apa tu? Ya, perempuan, tuan-tuan, apa? Kami itu menunjukkan apa? Sifat apa Allah? Keagungan Allah. Sifat keagungan, kebesaran, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Allah telah mengutus kepada engkau tu Nabi Muhammad lah. Ya, Allah utus apa? Allah utus ya dengan kebenaran. Maknanya pengutusan Nabi itu sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah ya pengutusan yang benar, bukan tipu, bukan. Bil haqqi. Dan Nabi itu jadi basyiran, jadi pemberi berita gembira. Wa naziran, pemberi amaran. Ya, sebab Nabi dan Rasul dia dua sifat dia. Yang pertama memberi berita gembira kepada orang buat baik, berita gembiranya syurga. Dapat pahala, dapat sawab dan mereka masuk ke dalam jannah. Tetapi kalau orang tu buat jahat, ya dia dapat ajrun, ya ajrun dalam bentuk negatif, ya ganjaran buruk dan berakhir di mana? Berakhir di ya jahim, ya ataupun nar. Ya, kemudian Allah pun sambung, Allah kata wala tus'alu an ashabil jahim. Muhammad, wala dan tidaklah tus'al, kamu tidak ditanya, kamu tidak akan dipersoalkan, ya. Kamu tidak akan dipertanggungjawabkan, ya, tentang ashabil jahim. Ya, jadi jahim ni boleh letak alif lam. Bila boleh letak alif lam, dia boleh baca 3 cara lah. Ya, al-jahimu, al-jahimi, al-jahima, boleh. Ya, di sini pasal apa kita baca? Ya, kita baca al-jahimi. Pasal apa baris bawah apa ni Kak Mazidah? Pasal apa baca baris bawah al-jahimi? Pasal apa? Pasal apa baris bawah? Tuan-tuan? Sebab ada an. Ya. Sebab ada an. An tu ashab. Oh, ya ke? Betul. Ashabil jahim dia dah jadi compound noun ke situ? Compound noun, ya. Bukan sebab datang selepas an tu, ya. An. It's a compound noun. Jadi kita kena tengok immediate, ya. Macam immediate noun after an tu ashab. Cuba tengok ashab. Mana baris dia? Ashab. Ashabi kan? Ya. Ashabi. Pasal apa ashabi? Sebab ada an depan. Correct. Tapi al-jahim, dia jadi baris bawah tu al-jahimi sebab dia jadi second noun. Al-jahimi, ya. Okay. Kalau al-jahim tu jadi objek, kita baca macam mana? Al-jahima. Al-jahima. Kalau dia jadi dua. Dua sama dengan dia jadi subjek kan? Okey, betul. Al-jahimu, ya. Okey, selesailah. Okay. Ya. Jadi maksudnya, ya, apa ni al-jahim ni adalah apa kita panggil, ya, normal noun lah. Ya, sepatutnya boleh dibaca dengan tanwin juga. Jahimun, jahiman, jahimin. Sepatutnya, ya. Kerana kalau dia boleh letak alif lam, dia boleh juga dibaca dengan apa ni without alif lam, boleh. Dua-dua patutnya boleh. So selesailah masalah kita, ya. Jadi kita dah ambil contoh dalam Quran. Jadi kalau kita rasa kita tak sure, ya, kita Google lah, carilah perkataan tu ada tak dalam Quran. Kita tengok. Quran, ya, Quran letak dia dalam bentuk macam mana? Ada alif lam. Oh, ada alif lam, boleh baca 3 cara lah. Ya. Jadi kalau dah boleh baca 3 cara dengan alif lam, bolehlah juga baca 3 cara dengan tanpa alif lam tadi, ya. Boleh. Okey, clear lah. Kemudian jaza, ya. Ni satu lagi jaza. Jaza juga reward. Ya, jaza, ya, adalah reward. Jaza ni juga, ya, boleh 2 cara. Ya, maknanya boleh 2. Sama ada jaza positif, jaza negatif. Pun boleh dua-dua. Ya, jadi dia bukan mesti reward dalam bentuk positif saja. Ya, jadi jazaan bima kasaba, ya, sebagai balasan kepada apa yang telah kau buat. Ya, jadi itu dalam surah Al-Waqi'ah kita boleh tengok, ya. Al-Waqi'ah surah 56. Perempuan boleh buka surah 56, ya. Mari kita tengok surah 56, surah Al-Waqi'ah yang kita dah baca pada petang tadilah sepatutnya, ya. Surah yang ke-56, mana surah dia? 56. Ya, kita boleh tengok pada ya, kita tengok pada mana tu, ya. Jadi dia punya balasan dia, ya.
Mana ayat dia? Ya, ayat yang ke-23, 24 ya. Muka surat 535. Muka surat Quran 535, 535 ya. 535 ya. Pada ayat yang ke-24. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Ya, ada perkataan jaza. Ya, jaza tu ada tanwin lah tu. Jazaan ya, tapi sebab dia bersambung dengan bi ya, ada tanwin bertemu dengan huruf ba ya. Jadi bila tanwin bertemu dengan huruf ba tak bolehlah baca jazaan ya. Jadi apa ni, apa kita panggil ya, kena baca dengan jazaam bimakan, seolah-olah ada mim kecil kat situ ya. Jadi jazaam bimakanu ya'malun ya. Kita kena apa kita panggil ya, kita kena apa ni, apa, ubah bentuk dia lah ya. Kita kena iklabkan dia ya. So jazaan ya, jazaan tu menunjukkan bahawasanya dia boleh ditanwin. Jadi boleh baca jazaun, boleh. Jazaan boleh. Jazain boleh. Macam biasalah. Jazaun ya, tanwin domah kalau dia subjek ataupun dua. Kalau dia jadi objek, jazaan ya. Tapi kalau jazaan kita kena tambah ya, kena tambah apa kita panggil ya, jazaan tu ya, kita kena kalau hamzah tak perlu tambah alif di belakang ya. Tapi bunyinya dua tanwin ya. Tanwin fathah. Jazaan, jazain sama ya. Dua baris bawah jazain. Jadi dia normal noun. Selesailah ya. Tapi macam tadilah ya, dia adalah secara umum ya, boleh digunakan untuk makna reward yang baik, positif, dan juga negatif reward boleh juga. Ya, sebagai balasan kepada apa yang mereka buat. Jadi kalau orang tu buat jahat, dia dapat juga jaza. Ya. Jadi dalam cerita-cerita apa kita panggil tradisional Arab, ada cerita seorang arkitek. Ya. Jadi arkitek ni dia binakan satu bangunan yang tinggi untuk seorang raja. Ya. Jadi bila dah siap bangunan tu, maka raja pun panggil dia pergi rooftop. Dia pun pergi rooftop ya. Raja kata terima kasih lah, apa semua sebagainya. Akhirnya raja tu panggil pengawal, tolak dia jatuh daripada atas. Ya, bunuh dia. Kerana raja tu tak mahu ada orang lain ya minta arkitek yang sama bina ya, replicate bangunan yang sama, dia tak nak. Jadi bila dia tak nak ya, maka dia dibunuh. Dia panggil jaza juga. Ya, balasan kepada arkitek tadi ya, balasan. Sedangkan dia buat baik tapi balasannya jahat, dia kena bunuh. Ya, itu juga dipanggil sebagai jaza. Ya, jadi boleh dua-dua. Ya. Okey ya, di bawah dia jannatun. Jannatun kita tahulah tak marbutah ya, boleh letak tanwin. Bila jannatun ni tak boleh diletak tanwin? Bila Kak Mazidah? Jannatun tak boleh letak tanwin. Bila? Bila jannatun tak boleh diletak tanwin? Ya. Apabila dia menjadi second noun to a compound noun. Second noun to a compound noun. Itu kalau jannatun tukar jannatin, jannatan kan. Ni tanwin, tak boleh tanwin langsung. Oh, kalau tak boleh Jannatun tanwin sebab depan ada alif lam. Okey, betul. Ya. Bila depan ada alif lam, ada satu lagi sebab mengapa jannatun tak boleh dibaca jannatun dengan tanwin. Bukan kerana alif lam saja. Alif lam tu dah betul lah. Bila dibaca, kita hanya boleh baca jannatu. Pasal apa baca jannatu? Let me think. Ya. Jannatu sebab jannatu sebab dia menjadi subjek. Bukan. Jannatu. Cuba lagi. Jannatu. Cuba lagi ya. Bila baca jannatu. Yang lain tolong. Bila first noun. Bukan first noun. Okey, kalau dia first noun pun betul. Cantik tu ya. Nampak tak tuan-tuan? Ya. Apa ni, apa kita panggil ya, tuan-tuan dan puan-puan dah mula berfikir dah. Bagus. Ya. Jadi apa kita panggil? Ustaz berjaya menukar tuan-tuan menjadi thinking human being. Ya, tuan-tuan dah berfikir. Bagus, jadi jawapan Kak Mazidah pun bagus. Bila ada alif lam depan, tak bolehlah baca tanwin. Al-jannatu. Ya, tak boleh tanwin kan? Ada alif lam. Haji Asy'ari pula jawab, dia kata kalau jannatu tu jadi first noun. Ya, jannatu na'im, jannatu firdaus, ya, jannatu. Ada satu lagi cara.
Ada satu lagi sebab mengapa jannatu tidak boleh dibaca tanwin. Satu lagi. Apa sebab? Tuan-tuan dan puan-puan. Apa sebab tak boleh baca dengan tanwin? Kerana apa? Nama orang Ustaz. Sebab nama orang. Nama orang. Nama orang. Nama orang tu Jannah. Ya, Jadi ya, nama dia betul. Jannah, mana boleh Ya, baca ya, tanwin? betul. Ya. So, Yes. tuan-tuan kena salin tu. Tuan-tuan kena catat sekarang ni. Ada 3 sebab, ya, mengapa sesuatu noun yang ada tak marbutah tidak boleh dibaca dengan tanwin. Ya, boleh letak, ya. Sebab, ya, mengapa nama-nama yang ada tak marbutah, noun yang ada tak marbutah tidak boleh dibaca dengan tanwin. Yang pertama, apabila ada alif lam di depannya, al-jannatu. Itu yang pertama, ya, kena ingatlah. Take note, ya. Remember, please. Yang kedua, apabila dia jadi first noun, dia compound noun, dia yang first noun dia tu. Contoh kita kata jannatu na'im, jannatu na'im, jannatu, ya, jannatul firdaus. Jadi tak bolehlah tanwin sebab dia first noun. Mana boleh tanwin? Ya. Kemudian yang ketiga, apabila dia menjadi nama orang perempuan lah. Ya, nama dia Jannah. Ya, Jannah, ya, kita baca Jannatu. Macam semua isteri Nabi kan, bermula daripada Khadijatu, Saudatu, isteri kedua. Isteri ketiga, Aisyatu. Isteri keempat, Hafsatu. Ya. Isteri yang keempat, ya. Yang kelima ialah Zainabun. Ya. Zainab taklah sebab tak ada tak marbutah. Ya. Apa kita panggil? Kemudian, siapa lagi kita panggil? Mariatu. Ya. Mariah bukan isteri, dia adalah hamba sahaya. Tapi tak boleh tanwin juga. Sofiyatu, Sofiyah, sama juga. Maimunatu, Maimunah. Ya, kemudian apa lagi kita kata? Ya. Ramlah. Juwairiyah tu, ya, yang perempuan tak dapat jawapan lagi, Juwairiyah tu. Pasal apa dipanggil Juwairiyah? Ya, yang perempuan dan tuan-tuan jawab, ya, apa ni, little girl, ya. Ustaz kata kalau little girl confirm lah Nabi pedophile, kahwin dengan budak-budak kecil. Ya, jadi sebenarnya Juwairiyah tu bukan, walaupun tak salah makna tersebut, tapi kalau kita kenakan dalam konteks Nabi, akan jadi fitnah besar kepada Nabi. Jadi kita kena elak daripada menterjemahkan Juwairiyah tu sebagai little girl. Ya, dia bukan little girl lagi. Ya, dia wanita. Ya, dia wanita. Dia bukan kanak-kanak. Ya, tetapi pasal apa dipanggil Juwairiyah? Ya, disebut dengan bentuk, dia panggil tasghir. Tasghir itu bentuk kecil. Ya, bentuk kecil. Ya, memang Hasan, untuk Husin kita terjemahkan Little Hasan. Sesuai lah, tak apalah kan. Tapi kalau untuk Juwairiyah, kalau kita terjemahkan sebagai little, apa kita panggil, ya, little apa tadi, ya, little girl, tak boleh, ya. Tak sesuai, tuan-tuan. Ya. Ada sebab lain, ya. Yang itulah yang tuan-tuan tak dapat lagi. Ya, kita akan bincang kemudian lah. Okey, ya. Jadi yang ketiga tadi, ya, Jannatu kalau dia jadi nama perempuan. Jadi Jannatu, tak boleh baca dengan lain. Okey, ya, ada soalan silakan. Dia punya plural dia Jannatun, ya, Jannatun. Jannatun jamaknya Jannatun. Itu plural apa tu? What kind of plural is that? Kak Norma, Jannatun, plural apa tu? Broken plural. Mana broken? Perempuan kena fikir dulu, ya. Kena fikir. Feminine. Jannatun, ya. Feminin. Ya, feminin tu ada alif ta belakang. Kalau waw nun, ya nun macam tadi kan, ya. Nabiyuna, waw nun. Nabiyina, ya nun, ya. Tu betul lah. Dia itu masculine. Tapi sekarang ni dia feminin. Jannat, ya. Jannatun. Jannatun, ada alif ta di belakang, feminin lah. Macam mana kata plural tu, ya. Jadi dia bukan plural. Ya, perempuan nampak sebab ada alif tu, ya. Tapi dia alif ta. Ya, alif ta tu ganti tak marbutah di belakang tu. Jadi dia bukan broken plural. Okey, ya. Ada soalan setakat ni? Kalau ada apa-apa silakan. Ada apa-apa? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, Jahannam. Ya, Jahannam. Ya, jadi Jahannam. Jahannam tu ialah nama neraka. Semua orang tahu. Ya.
Jahannam ni boleh tak kita tanwinkan? Dia normal noun ke abnormal? Ya, Kak Abidah, ya, Jahannam ni dia normal ke abnormal? Normal ke abnormal? Pilih satu. Normal. Ya. Normal. Kalau normal boleh tanwin, boleh baca 3 cara, ya. Jawapannya salah. Dia abnormal. Ya, jahannama, ya. Jadi naru jahannama. Jadi dia adalah abnormal noun. Dia tidak boleh ditanwin dan dia tak boleh baca 3 cara. Jadi dia hanya boleh dibaca jahannamu kalau dia subjek ataupun 2, dan dia jadi jahannama kalau dia objek. Kalau dia datang selepas preposition atau dia jadi second noun, jahannama juga. Tak ada 2 cara je. Okey. Terusnya hisabun. Hisabun, ya, hisabun. Ya, kita ada yaumul hisab. Yaumul hisab maknanya hari manusia dihitung amalannya. Ya. Jadi kita punya amalan tu dihisab, ya, dinilai oleh Allah. Hisabun, ya. Jadi boleh baca tak dengan tanwin? Boleh. Hisabun, hisaban, ya. Hisaban ataupun hisabin boleh, ya. Jadi kita selalu zikir, ya. Ada satu zikir yang kita selalu sebut. Allahumma yassir, ya. Allahumma yassirna, ya. Jadi ya Allah, kita minta Allah, ya, kita panggil mudahkan urusan kita, ataupun kita minta Allah nilai kita. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya, biasa orang baca. Allahumma hasibna hisaban yasira. Nasyid dulu-dulu kita lah masa sekolah, kan. Allahumma, wahai Allah, hasibna, hisablah kami, hitunglah kami ya Allah, hisaban, dengan hisab yang yasira, yang mudah. Ya, Allahumma hasibna. Allahumma, wahai Allah, hasibna, hisablah kami, hisaban, ada tanwin. Pasal apa baca hisaban? Pasal apa baca hisaban, Kak Mazidah? Allahumma hasibna hisaban. Pasal apa baca hisaban? Pasal dia jadi apa? Dia jadi apa? Objek. Dia jadi objek, ya. Yasira jadi apa? Hisaban yasira. Tuan-tuan tulis dulu. Allahumma, cuba tulis. Ya, Allahumma hasibna, ha alif sin ba. Hasibna. Allahumma, wahai Allah, hasibna, hisablah kami, hisaban, ya, dengan penilaian, ya, dengan apa kita panggil, ya, dengan hisab yang yasira. Yasira tu jadi apa, Kak Abidah? Jadi apa? Second noun. Second noun ke? Second noun baris bawah. Second noun, ya. Dia bukan compound noun tu. Cuba fikir balik. Hisaban yasira. Baris yasira dengan hisaban sama. Jadi kalau baris dia sama, dia bukan compound noun. Ya, dia apa tu? Tadi Kak Abidah dah jawab dah tadi tu. Verb. Apa verbnya? Verb kalau ada alif hamzah nun yata depan. Mana boleh verb? Yasira, ya. Adjective. Dia jadi adjektif. Oh. Kak Abidah dah jawab tadi, ya. Yang Kak Abidah kata masa Ustaz tanya adjektif tadi. Ya. Ya. Noun. Dia adalah kategori noun. Bila dia kategori noun, dia boleh tanwin. Jadi pasal apa dia ikut baris tanwin yang depan tadi? Allahumma, ya Allah, hasibna, hisablah kami, hisaban, ya. Hisaban, ya, hisaban tu jadi objek. Yasira, ya, yasiran, ya, bagi bunyi. Hisaban yasiran. Ya, yasiran tu jadi adjektif, jadi sifat yang menerangkan, describing the noun. Ya, tadi, ya. Jadi benda yang sama tadi Kak Abidah. Jangan anggap dia adalah compound noun. Kerana kalau dia compound noun, dia barisnya bawah. Ya, barisnya bawah. Hisaban, ya, hisaban pun tak boleh ditanwinkan sebab dia first noun. Jadi dia bukan first noun. Bila kita tengok, ya, first noun tu tanwin, mana dia bukan first noun tu. Ya, dia bukan first noun. Sebab first noun tadi kita dah kata, ya, jannatu, kan. Kalau first noun, jannatu. Kalau ada alif lam, jannatu. Kalau dia jadi nama orang, jannatu. Ada 3 cara. Jadi kalau hisaban tu dibaca dengan tanwin, macam mana kita nak kata dia first noun? Tak boleh. Pasal dia tanwin. Mana ada tanwin first noun? Ya, first noun tak boleh ada tanwin. First noun cannot carry. Can never carry tanwin. Tak boleh. Ya, jadi kalau kita tahu yang tu,
dia bukan yasiran, bukan second noun. Dia hanyalah apa tadi? Sifat ataupun adjektif. Kerana adjektif juga adalah noun dan boleh dibaca dengan tanwin. Ya, tu cara dia. Okey, ada soalan silakan. Mungkin ada yang kurang faham ataupun perlu Ustaz jelaskan balik. Ada apa? Silakan. Soalan? Ada apa? So, Ustaz, yang hasibna tu apa? Apa dia? Yang hasibna. Hasibna tu, ya, verb lah. Hasibna. Ha. Ya Allah, ya, hisablah kami. Hisablah. Hisablah tu apa tuan-tuan? Hisablah tu verb lah. Ya Allah, ya, berikanlah. Ya Allah, anugerahkanlah. Orang Melayu kalau kata lah di belakang tu, maknanya itu, ya, apa ni, verb lah tu. Ya Allah, hisablah kami. Ya, dengan hisab yang mudah. Ya, Allahumma, wahai Allah, hasibna, hisablah kami. Hasib tu verb. Ya, hasib tu verb apa tu tuan-tuan? Ya, dia adalah command form. Command form. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil fi'il amar, perintah. Ya, sebab tapi bila manusia cakap dengan Allah, bukan kita perintah Allah dah. Kita doa, minta pada Allah. Kita memohon. Ya, itu adab dia. Ya, sebab tu belajar bahasa Arab memang kena belajar. Ya, maknanya dia past tense, dia present tense, dia future ataupun dia command form. Tapi bila dia dalam konteks hamba dengan Allah, kita tak boleh kata kita perintah, ya Allah, ya, apa kita panggil, hisablah kami. Mana kita perintah Allah, mana boleh. Allah yang perintah kita. Jadi dalam konteks hamba dengan Allah, maka ada adab dia. Adab dia apa? Itu ada jadi doa. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Hisablah kami. Ya, nilailah amalan kami. Dengan amalan yang, ataupun dengan hisab yang mudah. Ya, janganlah diperpanjangkan masa kami di mahsyar tu. Janganlah kita panggil, didedahkan. Ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya keburukan kami masa di dunia tu. Jangan sampai terdedah benda tu. Ya, jadi kita minta. Jadi maksudnya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan urusan kita. Jadi hasibna tu adalah verb. Okey, ya. Ustaz. Ya, silakan. Hisabun ni dia hisaban. Yang mana? Hisabun. Ya. Ke tadi yang tadi tu, yang nasyid tadi, hisaban. Hisabun. Okey. Dia feminin ni Ustaz. Hisabun pasal apa? Feminin, tak ada tak marbutah, tak ada alif maksurah, tak ada alif ta di belakang. Macam mana kita nak kata dia adalah feminin? Dia mesti ada tanda-tanda dia. Apa tanda dia feminin? Boleh juga hisabatun kan Ustaz? Hisabatun, ya, tak pernah dengar lah pula, ya. Walaupun bolehlah letak, ya, tapi tak pernah dengar lah pula. Ya, jadi kalau hisabatun by right dia tak marbutah, maknanya dia feminin lah. Ya, tapi bila kita cerita hisab, maknanya secara umum saja. Ya, dia bukan feminin. Ya, dia maskulin lah, balik pada hukum asal maskulin. Ya. Okey, ada lain? Terima kasih. Ya. Ada lain silakan. Tak ada? Kalau tak ada, kita masuk pula pada sa'atun. Sa'atun, okey. Bila sa'atun ada tak marbutah, okey, feminin lah. Ya, confirm lah dia tu feminin, tuan-tuan. Ya, pasal ada tak marbutah di belakang. Jadi, kalau kita tanya, ya, dia adalah apa? Normal ke abnormal? Normal ke abnormal? Haji Syarif, normal ke abnormal? Normal. Ya. Tak marbutah. Tak marbutah normal lah tuan-tuan. Ya, apa lagi? Tak marbutah mesti normal lah. Ya, macam akhirah tadi kan. Ya. Jadi boleh letak alif lam depan. As-sa'atu boleh. As-sa'ata, as-sa'ati boleh. Sa'atun, sa'atan, sa'atin. Tiga-tiga boleh. Maknanya dia normal noun. Apa makna sa'ah? Ya. Sa'ah di sini merujuk kepada sa'ah berlakunya. Apa kita panggil? Ya. Kiamat, boleh juga sa'ah. Ya, sa'ah tu maknanya waktu. Ya, waktu berlakunya benda tu. Pada waktu bila? Pada saat apa? Kita pun selalu sebut dalam bahasa Melayu kan.
saat terjadinya kiamat. Ya, saat dibangkitkan manusia daripada kubur menuju ke mahsyar. Kita sebut saat, samalah dalam bahasa Arab, ya. Maknanya the time, ya, when you are resurrected by Allah. Ya, the time when you were call by Allah, ya, together, ya, untuk berkumpul di mahsyar contoh, ya. At the place of assembly, ya. Assembly kita tu di mahsyar besoklah. Jadi maknanya tu waktunya, ya. Jadi sa'atun adalah normal noun. Okey, selesai normal noun. Kita pergi sebelah kiri, sohib. Sohib, ya. Sohib, normal ke abnormal? Sohib, Kak Mazidah? Ustaz baca yang mana ni? Page yang mana? Sebelah dia. Sebelah dia. Sa'atun, lepas tu? Sebelah sa'atun, sebelah dia. Kejap. Sohibun. Kejap. Page 10. Ya, number 10 last kali is Sa'atun. Kiri atas. Kiri atas. Sorry. Okey. Sohibun ni Ustaz. Ya. Pasal apa Kak Mazidah tak nampak benda tu? Entahlah, tiba-tiba pula. Tiba-tiba pula tak jumpa. Ingatkan dah habis the whole page tadi. So I go down to 11. Sorry. Dia ada tupat tu sebelah kiri sebelah kanan, ya. Okey, sohibun. Ya. Sohibun normal lah. Ya, sohibun mesti normal lah. Soalan Ustaz tadi, apa soalan Ustaz? Tanya dia normal ke tidak lah tadi ya. Okay. So it's normal lah. Bila normal dia boleh baca berapa cara? 3 lah Ustaz. Soalan yang sama tuan-tuan. Ustaz pun kadang malas nak tanya tuan-tuan. Ayolah Ustaz, tapi tak apa Ustaz, sabar Ustaz. Ustaz tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan tuan-tuan dan perempuan boring pula. Ustaz saya tanya benda yang sama je. Kalau dah normal tu 3 cara lah. Ya. Tapi kalau tak tanya nanti, tak perasan pula dia normal. Ya. Okey. Dalam kurungan tu ashab tu. Jadi apa tu? Ashab. In bracket. Kena beritahu lah. Bila kita kata jamak, kita kena beritahu feminin ke, maskulin ke, broken ke, kena beritahu. Tuan-tuan tak boleh jawab in general je. Dia telah menjadi broken Ustaz. Pasal apa broken? Sebab dia tambahkan alif di situ. Tambah tu bolehlah, baguslah. Tapi apa benda yang paling penting kita nak kata tentang broken plural ni? Dia telah mengubah ejaan asalnya. Jadi bentuk asalnya telah dipecahkan. Dia telah dirobohkan dan telah ditambah. Tambah tu betul lah kan. Sebab asalnya, ya, kita tengok asalnya lepas alif, lepas sod ada alif. Sekarang alif tu tak ada dah. Alif dipindahkan ke lepas hak. Yes. Alif tu pergi dekat sebelah hak, ya. Di depan tu tambah hamzah pula. Ya. Jadi berubah wajah dah. Bila berubah wajah, ya, sebab dia punya struktur asal telah dirobohkan, telah dipecahkan, maka dia jadi broken. Yes. Okey. Untuk ashab tu, dia normal ke abnormal? Bila dia jadi broken plural, dia dah jadi broken, dia dah tak normal lah. Maknanya boleh baca berapa cara? Ashab, bila dia dah jadi abnormal, dia kena mengikut rules of abnormal lah pula. Yalah, macam mana rules of abnormal tu macam mana? Dua lah caranya. Maksudnya? Sama ada 2 cara sajalah. Yalah, 2 cara tu macam mana? Ashabun dengan ashaban. Ashabun. Dah bagi tanwin. Tadi kata abnormal. Tiba-tiba bagi tanwin pula. Nampak tak tuan-tuan? Ashaba. Salah ke Ustaz? Jawapannya salah. Ya. Pasal dia adalah normal noun. Ya, ashabun, ashaban, ashabin. Boleh. Ya, boleh baca Ustaz. 3 cara. Ya. Let me think, sebab banyak dah lama ni kan. Bila dia telah menjadi broken plural, let me think, ya. When it has turned out to be a broken plural, it can still be a normal. Ya, baca boleh. 3 cara. Dia boleh baca 3 cara. Ya, walaupun adalah yang tak boleh kan. Ada yang tak boleh baca. Di situ saya confused sebab dia dah jadi broken plural and yet dia boleh pula jadi dibaca dengan 3 cara. Di situ agak confusing.
Boleh baca, ya. Okay. Jadi sebab tu buktinya kita kena tengok Quran lah, ya. Jumpa ashab. Okay. Cuma dalam Quran tu macam tadi, kalau ingat lagi Ashabul Jahim tadi, ingat tak? Ya. Ashabul Jahim tadi kan, ya. Mm-hmm. Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah tadi, ya. Surah Al-Baqarah ayat 119 ke tadi? 119. 119, ya. Kita tengok balik, ya. Ada perkataan ashab kat situ, ya. Jadi bila ada perkataan ashab kat situ, ya, kita kata ashab ni tak ada tanwin, Ustaz. Pasal apa dia tak ada tanwin, ya? Dia tak ada tanwin sebab apa, ya? It is dia the first word sebab of dia jadi first noun of a compound noun. Dia jadi first noun. Yes. Bila dia jadi first noun, macam mana, ya? Macam mana kita nak bagi apa kita panggil? Macam mana kita nak bagi tanwin? Tak boleh. Ya, dia bukan contoh yang tepat lah. Ya, dia bukan contoh yang tepat. Tak boleh, ya. Jadi kita tengok balik ayat tadi, ayat yang ke-119 yang inna arsalnaka tadi tu. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad bil haqi, ya, dengan kebenaran. Engkau jadi basyiran, ya. Basyiran tu boleh baca 3 cara lah. Basyiran, basyirun, basyirin. Wa naziran, nazir, sama sebab dia tanwin. Tanwin boleh baca 3 cara. Cuma di sini kena baca dengan apa ni, tanwin fathah lah. Bukan mana Ustaz kata di sini boleh baca basyiran, basyirin, basyirun, tak boleh. Tapi dia tu sendiri, the noun itself, ya, kita boleh baca 3 cara. Cuma dalam konteks ayat ni tak bolehlah baca 3 cara, baca 1 cara je lah. Ya, sebab apa? Sebab dia jadi objek. Basyiran tu objek. That's why kita baca dengan tanwin fathah. Wa naziran, naziran pun objek juga. Sebab tu kita baca dengan tanwin fathah. Ya. Isunya ialah wala tus'alu an ashabi, ashab. Ya, ashabil jahim. Pasal apa ashab tu tak ada tanwin? Pasal dia first noun. First noun, pasal dia first noun. Jadi kalau dia tak jadi first noun, dia jadi apa kita panggil? Dia jadi apa ni, subjek ke, dua ke, dia jadi objek ke, ya. Boleh tak baca dengan tanwin? Boleh. Ya. Jadi secara umumnya boleh dibaca dengan tanwin. Tentulah ceritanya, ya, kita tengok dalam Quran, ya. Okey, ya. 1, 2 lagi kalau kita boleh sebut, last lah mungkin, akibat, ya, akibat. Bahasa Melayu ni. Akibat tu maknanya dia punya end result dia, ya. Akibat, ya, akibat mengambil dadah, ya, dia telah apa kita panggil, dia telah merosakkan buah pinggangnya, ya. Akibat mengambil dadah, ya, terlalu banyak, ya, beliau telah, ya, beliau telah di apa kita panggil, ya, telah merosakkan, ya, fungsi ginjalnya, fungsi buah pinggangnya ataupun jantungnya, ya. Macam itulah. Jadi kita kata akibatun, ya, tak marbutah dah tahulah. Atau tak marbutah belakang ni tuan-tuan, dia tanwin, boleh tanwin, dan dia normal noun. Bila akibat, ya, akibatun ni bila dia tak boleh dibaca dengan tanwin, nama manusia, nama orang, kemudian dan dia tak ada alif lam di depan. Tuan-tuan dah lupa balik dia punya kaedah tadi. Yang pertama ada alif lam depan, tak boleh baca tanwin. Yang kedua, kalau dia jadi first noun, kan, tak boleh baca tanwin. Yang ketiga, kalau dia jadi nama orang, ya, kalau ada nama orang tu akibat, ya, nama dia akibat, ya, jadi akibat tu saja. Sama ada nama lelaki atau nama perempuan, sama saja. Kalau ada tak marbutah, tidak boleh ditanwin. Habislah tuan-tuan, itulah cerita kita pada hari ni. Ya, belum selesai lagi, ya. Ada apa-apa soalan secara umum, ya? Kalau ada apa-apa silakan Ustaz bantu. Saja saya nak tambah dan betulkan kalau saya silap, ya Ustaz. Sila. Back to the basic what we have learned from the beginning before. Dalam bahasa Arab there is no adjectives because adjective dia adalah juga noun. Itu je asas dia. Betul tak Ustaz? Dia adalah tetap adjektif, dia sifat. Cuma sifat tetapi tu dimasukkan dalam kategori. Dia masukkan kategori adjektif atau sifat tu ke dalam noun juga. Itu saya nak. Itu je kena ingat. That's it. Okay. That's it. Lain? Itu saja Ustaz. Itu saja, ya. Ya, okey, yang lain silakan. Kita balik kepada yang sahib tu. Sahib ni walaupun dia broken plural tapi dia masih boleh jadi normal noun. Boleh, ya. Memang ada yang tak boleh, betul. Ya. Banyak broken plural yang tak boleh jadi normal noun. Maksudnya tak boleh baca dengan tanwin,
dan tak boleh dibaca 3 cara. Memang betul, ya. Tetapi masih ada yang boleh. Yang ini memang susahlah sikit. Ya, kita tak boleh, macam mana kita nak tahu? Yang tu memang susahlah sebab kadang-kadang ada exception. Tu yang susah tu. Macam tadi kita katakan, ya. Ustaz kata kalau nama Nabi tu ada tanwin, dia Arab. Pasal apa Nabi Nuh dia ada tanwin? Memang tak boleh jawab lah. Ya, jawapannya ialah kerana exception. Ya. Pasal apa Lot? Dia pun dia sepupu dengan Ismail. Pasal apa Ismail tak boleh baca tanwin, Lot boleh tanwin? Exception. Macam tu je lah jawapan dia. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Ya. Yang exception tu kita dapat dalam kamus lah. Ya, tuan-tuan kena tengok dalam kamus apa jadid sebagai contoh. Kita tak sempat nak tengok kamus jadid malam ni. Tapi perempuan kebanyakannya dah ada kamus jadid tu. Rajin-rajinlah tengok, ya, dia punya terjemahan dia. Sebab kamus jadid ni biasa dia akan bagi broken plural dia akan bagi. Ya, jadi kita banyak dibantu oleh kamus jadid tu. Ya, kena rajin-rajin tengoklah. Satu hari tengok satu muka jadilah. Ya, tengok satu muka, 1-2 perkataan cukuplah. Ya. Bahasa Arab ni tuan-tuan secara umum, tuan-tuan dan perempuan, kita konsisten aja. Ya, kita ulang balik sebab dia punya secret of success adalah repetition. Kita ulang balik abadan, abadan, abadan. Abadan tu maknanya selama-lamanya. Ya. Yang tinggal dalam syurga selama-lamanya, tinggal dalam neraka jahanam saja. Neraka jahanam. Neraka lain ada peluang keluar. Neraka jahanam, ya, dia memang, ya, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, macam tadilah ajrun. Ajrun boleh makna reward. Ya, sawabun boleh makna reward. Jazaun pun boleh. Tapi sawabun biasanya positif reward, maknanya pahala. Kalau ajrun boleh 2. Ya, ada balasan ganjaran baik, ada ganjaran jahat. Jaza pun sama juga. Ya, Ustaz dah bagi contoh tadi, ya. Cerita tentang siapa tadi? Seorang lelaki, apa kerja lelaki tadi tu? Yang dapat balasan buruk tadi tu. Apa dia? Apa kerja dia? Apa? Ya. Dia sebagai seorang arkitek, ya. Bina satu bangunan yang cantik, dia naik atas rooftop, dia ditolak. Balasan ni balasan yang buruk, sedangkan dia buat baik. Ya. Jadi jaza boleh juga makna buruk juga, ya. Jadi balasan baik pun boleh, balasan buruk pun boleh. Jadi tengok keadaan lah, ya. Secara umum sawab tu senang, biasanya baik. Ya. Okey, itulah yang boleh Ustaz sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih pada Haja Masyita, Haja Mazidah, ya. Persatuan Wanita Islam Prihatin, ya, yang sponsor program kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi amal soleh kita, ya. Tolong ulang kaji, tuan-tuan, ya. Sebelum kita bertemu pada minggu depan, insya-Allah. Ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz kepada semua jemaah. Ustaz, I should thank you a lot Ustaz kerana anak-anak saya tengok kata Ustaz ni amat bersabar mengajar makcik-makcik semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kesabaran yang hebat. Terima kasih Ustaz atas kesabaran Ustaz. Ya, sama. Begitu juga kepada semua jemaah-jemaah yang masih setia walaupun hari ini 27 orang saja, but I do appreciate it. Never give up lah Ustaz, ya. Ya, walaupun sama. Kami slow. Kalau Ustaz kata Ustaz nak menangis, sebenarnya sedih Ustaz. Ustaz takut tuan-tuan boring aja, itu je lah. Tak Ustaz. Bila Ustaz kata rasa nak menangis Ustaz, kami terasa tu Ustaz. Begitulah. Ya Ustaz, ya. Terima kasih banyak atas kesabaran Ustaz, dan kepada semua jemaah-jemaah. Wantum jazakumullah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mazidah. Jazakumullah kepada semua. Jumpa kita minggu hadapan, ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman.